Okay, hari Isnin ni tuanku akan bercemaduli, menyampaikan titah dan kemudian tamat. Ya, tak ada persidangan, tak ada usul, tak ada apa. Tapi apa agaknya YB Khalid yang boleh rakyat Malaysia jangkakan, ya, sebab mungkin beberapa hari selepas itu, 4-5 hari selepas itu kita nak sambut raya, kita tak boleh balik kampung halaman, kita kekal dekat mana-mana, ya. Tapi apakah yang mungkin, what can we expect, ya? Adakah kita patut ahli-ahli parlimen ni terus bersabar sampai bulan Julai, ataupun kita terus berceramah, ataupun adakah kita, kalau seperti yang disebut oleh Datuk Vicky Liew tadi, should we expect some kind of snap election ataupun macam mana? Apa pandangan Yang Berhormat Khalid? Memang apa yang nak dilakukan ini memang satu perkara yang barulah, tak pernah berlaku, ya. Betul. Ini semua hasil daripada kerajaan yang dibina antara golongan yang khianat dan golongan yang telah ditolak oleh masyarakat, ya. Maka bila mereka membentuk kerajaan, banyak benda yang pelik-pelik berlaku. Di antaranya ialah sidang parlimen yang pada hakikatnya saya setuju tidak bersidang, ya. Apa yang akan berlaku selepas itu, kita kena, tak ada orang boleh meramalkan. Kalau kita nak bawa pergi ke mahkamah, dan kalau ada mahkamah yang sanggup untuk mengisytiharkan bahawa memang ianya bukan sidang parlimen yang sempurna, dan ianya bercanggah dengan perlembagaan, maka implikasinya ialah parlimen itu kemungkinan akan dengan sendirinya dianggap terbubar. Ya, dan oleh kerana itu maka ianya akan membawa kepada suasana di mana satu pilihan raya umum perlu diadakan kembali, ya. Lalu inilah masalah-masalah yang dari sudut undang-undang ianya perlu difikirkan dan perlu dipertimbangkan. Tetapi saya rasa yang lebih penting ialah ataupun yang sama penting ialah dari sudut politik lah. Dari sudut politik, rakyat kena memahami, ya, bahawa tindakan-tindakan ini merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk merampas kuasa rakyat, ya, dalam menentukan pentadbiran negara itu dilakukan dengan cara yang telus dan adanya pertanggungjawaban, adanya kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan sebagainya, ya. Maka kita mengharapkan bahawa rakyat jangan berputus asa. Kita khawatir, ya, bila benda macam ni berlaku, rakyat berputus asa dengan sistem demokrasi yang telah sekian lama terlaksana di negara kita, ya. Bila rakyat menganggap bahawa kita dah pilih wakil kita, tapi akhirnya dia tak mewakili kita, dia ambil tindakan ikut suka dia, ya. Maka apalah maknanya sistem demokrasi ini? Kalau kita dah lantik seseorang, dia janji nak mewakili kita, nak mengusahakan kerajaan yang bersih dan sebagainya, tapi tiba-tiba dia boleh khianat, dia boleh lompat, dia boleh buat ikut suka dia, ya. So inilah satu masalah yang lebih ataupun yang sama serius yang perlu kita fikirkan, dan bagaimana rakyat akan bertindak hasil daripada keadaan ini. Saya rasa tak ada orang yang boleh ramalkan dengan tepat lah, kan. Tetapi bagi kita ini adalah di antara kelemahan-kelemahan yang paling ketara kerajaan Perikatan Nasional, dan oleh kerana itu kerajaan ini memang tidak wajar dikekalkan dan perlu ditukar supaya pentadbiran kerajaan dapat kembali kepada kaedah yang seperti mana yang sepatutnya, iaitu adanya pertanggungjawaban, adanya perbahasan, adanya semak imbang, adanya keterlibatan dari segi wakil rakyat melalui institusi parlimen dan sebagainya lah, yang semua yang seperti mana yang telah sekian lama terlaksana. Kesemuanya itu sedang tercabar dengan tindakan Yang Berhormat Agoh yang menganggap bahawa dia telah melakukan satu tindakan yang bijaksana kerana merampas kuasa dengan cara yang dia telah lakukan, ya. Saya sebenarnya nak tegaskan, ya, bahawa tindakan beliau merupakan satu pengkhianatan yang mendatangkan kesan yang begitu buruk kepada masyarakat dan negara, dan walaupun kita semua akui kesilapan asal adalah
dengan tun meletakkan jawatan, tetapi dia letak jawatan pun ada sebabnya, ada puncanya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh melalui langkah Sheraton. Dan kalau dia letak jawatan sekalipun, kalau kiranya Tan Sri Muhyiddin tidak membawa bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka Majlis Presiden Pakatan Harapan masih lagi boleh bersidang untuk memutuskan apa tindakan selepas itu. Tetapi bila dia bawa bersatu keluar, termasuklah sekali dengan Azmin, maka akhirnya kita tidak dapat menangani keadaan itu dengan mengekalkan mandat rakyat. Dan inilah pengkhianatan yang cukup besar yang perlu ditolak oleh rakyat.